Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari Isnin. Hari ini 10 Julai 2023. Hari baru kepada permulaan minggu baru. Jadi kami berdua, saya Syaira Izzati Yaakob dan juga Fatin Hamimah Yusof mengharapkan segalanya yang terbaik untuk anda semua dan semoga apa yang anda rencanakan untuk hari ini dan juga minggu ini semuanya berjalan dengan baik. InsyaAllah. Rasa semangat pula bila dengar kata-kata Syira tu kan. Kita kena bangkit dengan semangat baru. Walaupun orang cakap hari Isnin ni ada Monday Blues dan sebagainya, kita ketepikan, kita cari satu benda yang mungkin boleh beri kita kata satu suntikan semangat untuk hari Isnin ini. Dan hari Isnin untuk wanita hari ini pastinya kita akan bawakan topik yang baru untuk anda. Semoga ia memberi manfaat juga. Tapi sebelum tu Syira, kita nak kata ceriakan hari kita hari ini. Apa kata kita saksikan dahulu kompilasi TikTok untuk buka hari kita hari ini. Kita saksikan. Ku sedar bukan kuasaku, hanya Tuhan yang bisa memberi. Cinta Dia maha indah, ditakdirkan bersama. Mak, Ya. mak buat apa? Ni nak spray bunga ni. Oh, spray bunga. Lawanya. Lawa. Mana letak kat mana? Letak kat mana? Nu nak letak kat depan tu. Oh, jadi kamu tunjuk sikit bunga. Tu banyak dah. Banyak. Kalau pun ada lagi tu. Lawa. Tu tak spray lagi tu? Tak lagi. Oh. Dalam tengah bubuk. Rajinnya, Mak. Ya. Mak ni kreatif, Mak. Kreatif. Kreatif aku. Hari-hari bayang ni. Buat bunga. Oh, bunga yang hari tu dah siap dah? Siap kita dah. review sikit. Oh, Ya. cantik. Oh. Mak, dia orang siap nak tempah kat Mak. Mak larat ke buat? Tak boleh. Tak boleh? Lambat ni nak siap pokok ni. Kalau macam tu, Mak tak ambil tempah, Tak ambil. Oh, okeylah. Bye-bye. Ya, bye-bye. Muah. Ceria kita lihat tadi lawa katanya. Lawa. Tapi Fatin, saya tertarik tadi kepada abang yang baru dapat bayi tadi tu, sebab kata orang rezeki datang tepat pada waktunya, rezeki datang tanpa diduga, itu perkara-perkara yang menggembirakan. Betul. Abang kami di sini juga sebenarnya tumpang gembira. Alhamdulillah dapat keluarga baru. Dan tadi tu dengar kita perkongsian Mok tadi tu, nampak dia buat orang kata hasil kraft tangan kan. Kadang-kadang sedar tak sedar sebenarnya hasil kreativiti kita ni boleh membantu kita untuk ada orang kata tanamkan sedikit sifat sabar, tenang, dan juga dia mempunyai orang kata terapi untuk kita elak kemarahan. Dan itu juga ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini. Seperti yang anda semua tahu, kami dah maklumkan di sosial media, iaitu kenapa cepat marah. Saya kira perasaan marah ini memang ada dalam diri setiap daripada manusia. Kita ada perasaan marah, itu cara kita zahirkan kita punya ketidakpuasan hati ataupun cara untuk kita betulkan keadaan yang salah. Dan juga rasa marah ini boleh dizahirkan dalam pelbagai cara. Ada yang tiba-tiba diamkan diri, so kita tahu dia marah. Ada juga yang tiba-tiba je hempas barang, itu yang kita tak berapa nak gemar. Dan boleh juga kadang-kadang ia mengundang ataupun membawa kepada satu perkara yang negatif. Ada yang sampai bertumbuk, yang gagal untuk kawal kemarahan dan sebagainya. Betul. Ini salah satu orang kata luahan emosi lah untuk reaksi seseorang itu bila dia tidak dapat mengawal ataupun tak boleh menerima sesuatu situasi itu, menjadikan dia seorang yang cepat marah. Tetapi hari ini kita nak bawakan kenapa cepat marah. Banyak antara faktor-faktor dan mungkin kita boleh ambil juga bagaimana untuk kita adakan sedikit teknik untuk kita mengawal kemarahan. Bukan apa Syira. Kalau kita tengok di perkongsian di Dada Akhbar kan, berkenaan dengan ada yang bertindak luar kawalan, menonjol kepala orang, yang mencekik. Yang ini semua disebabkan kemarahan ataupun kita tak tahu apa di sebalik penceritaan yang membuatkan individu tersebut menjadi orang kata bertindak di luar kawalan mereka, sampai kadang-kadang memberi kesan kematian juga dalam ahli keluarga. Betul, dan itu yang kita nak bincangkan, bagaimana teknik-tekniknya untuk kita mengawal perasaan dan juga kawal amarah kita. Baik, kalau anda ada sebarang pengalaman ataupun anda tahu macam mana nak redakan kemarahan, atau anda ada sebarang tips untuk kita redakan kemarahan, terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini, Instagram dan juga TikTok kami di WHITV3. Sebelum itu, Fatin, tarik nafas dulu. Kita tenang. Kita kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ya abang, Aish takkan buat semua tu. Aish ikhlas dengan perkara kita. Tak payah kau nak popek-popek depan aku sekarang. Kau punya ikhlas tu boleh pergi jahanam, kau tahu tak? Ni, sekarang ni. Gambar ni. Siapa dalam ni? Aish Siapa? tak tahu. Kau bagi tahu dekat aku siapa sekarang? Sumpah Aish tak tahu. Mana kau boleh tak tahu? Kau dalam gambar ni.
sumpah Ais tak tahu. Kau tahu, bagi tahu siapa? Ais tak tahu, Abang. Abang. Ni, anak kita, Abang. Anak kita. Kalau Abang tak kesian kat Ais, tak apa. Kesian kat anak kita, Abang. Kau nak bagi tahu kau mengandung sekarang. Ni anak siapa? Ha? Ni anak siapa? Anak kita. Bukan anak kita, bukan anak aku. Ni siapa anak ni? Ha? Anak kita, Abang sumpah. Aku tanya gambar lain, kau bagi aku gambar ni. Kenapa? Anak kita. Ni anak siapa? Yang ini siapa? Ni gambarnya. Aku nak tahu sangat ni. Siapa? Abang tolong jaga saya. Abang ni anak kita. Sudah abang yang sah, Abang tolong. Kau ni. Abang jangan buat Ais macam ni, Abang. Abang jangan buat Ais. Kau berambus daripada rumah ni. Ram, kau cari balik jantan dalam gambar tu, kau suruh dia pergi bela anak haram ni. Saya berdempa bila tengok kekerasan yang sebegitu rupa disebabkan amarah kan. Kalau kita tak boleh nak kawal, mungkin itulah yang akan terjadi. Dan hari ini kita nak bawakan kenapa cepat marah. Kita nak beri ataupun perincikan berkenaan dengan isu ini dan kita ada 3 tetamu kita di studio, Syira. Ya. Yang pertama di sebelah saya, kita bersama dengan Syaz. Apa khabar, Syaz? Khabar baik, alhamdulillah. Perkembangan terbaru? Perkembangan terbaru ya. Saya ada single. Okey. Oh, wow. Sekejap lagi kita akan Kejap lagi kongsikan. kejutannya. Okey. Dan kita bersama dengan Zarul Umbrella sekali lagi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Perkembangan Zarul. Okey, sekarang untuk pengembangan dari segi seni suara saya baru je. Sebenarnya dah lama masa PKP tahun 2022 itu hari saya ada single terbaru bersama Ajai, Sepenuh Hati. Ui. Ajai, tak nak belanja sikit? Nanti. Okey, dan di Ada hujung surprise. Dan di hujung sekali kita ada Encik Fauzul, maafkan saya, Encik Fauzul Naim Ishak selaku Perunding Pembangunan Potensi Diri. Assalamualaikum, sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjemput sekali lagi. Alhamdulillah. Tapi lebih mesra kalau kita senang kita panggil coach. Betul. Okey, kita nak mulakan coach lah terlebih dahulu kan berkenaan dengan kenapa cepat marah ni. Kita nampak macam biasalah manusia memang marah. Marah ni tak boleh nak orang kata jauhkan kalau ada benda-benda yang mungkin boleh trigger kita untuk marah. Betul. Tetapi kenapa cepat marah tu? Lagi-lagi kalau sekarang ni kalau kita baca dekat berita-berita kan, semua sebab marah. Tak boleh nak Memang kawal. menakutkan. Kematian. Betul. Seawal yang usia kecil pun orang kata tak lari. Terlibat juga dalam kes ini. Mungkin boleh kongsikan. Okay, bila sebut tentang marah ni kalau kita kaji-kaji, sebenarnya semua orang pernah marah. Semua orang pernah marah. Dan cuma bezanya kita marah atas sebab yang berbeza-beza. Okay. Mungkin ada orang marah sebabkan pengalaman silam, ada orang marah sebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang berlaku pada ketika itu yang dirasa bahawa benda itu tak adil untuk dia. Lepas tu tentang marah ni, apa sebab orang marah? Dan kalau kita ikut kajian psikologi, orang marah ni disebabkan 4 perkara. Pertama, disebabkan karakter dia. Memang dia tu adalah orang yang pemarah. Okay. Ada orang tanya kenapa karakter wujud? Kerana karakter ni wujud hasil daripada proses pembesaran dia, didikan dia. Mungkin sepanjang dia hidup sejak dia kecil sampai sekarang, dia ada pengalaman dengan persekitaran yang mana ramai orang marah contohnya. Yang kadang-kadang ada orang tu marah yang jenis tak tahan-tahan. Dan dia merasakan bahawa marah yang tak tahan-tahan ni adalah perkara biasa untuk dia. Itu yang menyebabkan dia tak belajar kaedah untuk menahan marah. Kerana persekitarannya begitu. Ada orang yang mana mungkin selama dia hidup, dia tak dibenarkan untuk bagi komen, tak benarkan untuk komplain. Dan benda tu berbekas pada dia. Yang menyebabkan dia tu terpendam. Sampai satu ketika tiba-tiba ada benda yang menyebabkan benda tu terkeluar. Itu menyebabkan dia marah. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan trauma. Benda ni selalu berlaku lah. Disebabkan mungkin zaman-zaman ketika dulu, dia pernah dibuli contohnya. Pernah dimaki, pernah dipukul. Itu juga menyebabkan hasil daripada trauma-trauma itu, pengalaman-pengalaman itu, tiba-tiba wujud pula peristiwa yang mengingatkan dia kembali kepada perkara yang berlaku tempoh hari itu. Itu yang menyebabkan dia keluar juga. Nombor 3 adalah situasi semasa. Ini biasa. Contohnya, kita marah dengan kucing kencing kat sofa. Contohnya, kita marah dengan anak yang mungkin tak melakukan apa yang kita nak mungkin. Dan selalunya, disebabkan apa? Disebabkan kita rasa bahawa berlaku ketidakadilan. Rasa tak puas hati. Itu nombor 3. Dan yang paling teruk adalah nombor 4. Adalah marah disebabkan tak sihat.
Isu mental. Itu yang wujudnya OCD, obsessive compulsive disorder. Wujudnya ADHD, wujudnya stres, wujudnya orang kata kemurungan. Sebab tu bila sebut tentang kemarahan, seorang individu pertama dia kena tahu dulu kenapa dia marah. Sebab kadang-kadang orang pun tak tahu kenapa dia marah. Tiba-tiba dia marah. Sebab tu dia menyebabkan penting dalam hal marah ni pertama tomak nina. Itu saya sebut tentang tomak nina. Yang mana dia kena sedar kenapa aku marah dan kenapa dia buat keputusan untuk marah. Itu benda penting. Itu paling penting. Dan kejap lagi kita akan sambung balik kaedah bagaimana untuk kita nak tahan marah tu. Okey, izinkan saya nak baca komen daripada Cik T. Terima kasih banyak-banyak Cik T. Cepat marah bila situasi orang sekeliling keadaan masa tu tak dapat faham apa yang si pemarah tu hadapi. Ini ke yang kita masukkan ketidakadilan? Isu tentang situasi semasa. Kadang-kadang kita rasa bahawa orang ni tak faham akulah. Orang ni tak ada kat akulah. Orang ni menyebabkan aku rasa pasti. Itu benda yang nombor 3 tadi. Disebabkan situasi semasa. Okey, baik. Jadi kita dapat lihat bahawa setiap orang ini tahap kemarahan mereka berbeza. Ada orang yang isunya kecil je, tapi dapat dekat dia benda itu jadi besar. Ada orang yang hadapi isu yang besar tapi dia masih boleh kekal tenang dan sebagainya. Kalau boleh saya tanya kepada Syaz sendiri, apa perkara yang boleh buatkan Syaz marah? Okey, sejujurnya Syaz beri pendapat untuk dari pandangan Syaz sendirilah. Pengalaman Syaz sendiri. Sebab kalau kita salah cakap ke untuk fakta untuk semua orang takut tak adil pula kan. Jadi untuk pendapat Syaz sendiri, kalau Syaz marah untuk sesuatu perkara, selalunya apa yang terjadi Syaz contohlah kita nak buat satu perkara tu tapi tak jadi. Ataupun tak capai macam yang kita nak. Tapi sebenarnya tu tak ada masalah pun. Dia at the end tu baru kita macam, okey, kau kena relax dulu, kena sabar dulu. Tapi untuk awal-awal tu dia mesti akan macam, kenapa tak jadi? Tak puas hati lah. Rasa nak marah. Tu yang punca. Jadi orang sekeliling, kita bad mood sekali kan orang sekeliling kita. Selalunya macam tu lah. Itu salah satu contoh lah. Nak buat, tak jadi. Tapi menarik juga yang melibatkan orang di sekeliling ni. Kadang-kadang tak ada mengena. Kenapa nak kena marah orang sekeliling kan? Mungkin Zara boleh kongsikan juga. Kadang-kadang kita bawa kereta kan, kita nampak macam kesesakan yang kita dah lambat ke apa kan. Kita tak boleh nak terima kelemahan orang lain. Jadi kita marah kan? Marah yang melibatkan orang lain. Pernah ada pengalaman begitu? Potong queue marahlah. Bagi signal marahlah. Sailang kan. Tiba-tiba kita dah beratur panjang, tiba-tiba kau potong. Kita marahlah. Itu pada saya penyebab jugalah kalau saya marah bawa kereta, especially traffic, potong queue lah saya paling marah sekali. Tapi but then again, kita yalah mungkin kita tak tahu back story dia, tak berak kan untuk kecil kan apa tak tahu kan, tapi kita fikir positif, okey mungkin dia nak cepat. Okey kita let go je lah. Tapi dalam hati pun tapi kemarahan sampai situ je lah. Situ sajalah. Maksudnya membebas suara dalam kereta je. Bebas kereta je. Saya tak ada macam nak hentak steering ke, nak buka tingkap woi ke, nak buat satu sign-sign yang tak sepatutnya ke, tak ada. Saya bukan jenis yang tak sampai barang macam tu lagilah. Jadi Zarul cepat marah dan cepat reda ataupun macam mana? Yes, cepat marah. Mungkin cepat marah, nak kata cepat marah tu tak adalah cepat sangat, tapi dia tengok situasi juga. Saya jenis yang orang kata boleh relax lagi. Dia marah pun sekejap je and then reda cepat. Patutlah, sesuai lah kan. Orang kata memang pernah bekerja di orang kata awan biru. Jadi dia punya kesabaran tu tinggi. Memang sangat-sangat. Tapi tak pernah ada satu yang macam cuit sikit sampai Zarul rasa macam diam dan pergi. Tak boleh. Ada sebab dia ada satu tahap yang kita tidak boleh tengok dah muka penumpang tu. Sampai kita tak boleh tengok muka dia sebab dia pun tak boleh tengok dah muka saya. Sampai tahap adalah backstory dia, isu-isunya kalau saya cerita lebih panjang. Tapi apa yang saya lakukan ialah kita swap. Okay, you take over, you serve dia, I serve your side. Kita ada dua macam tu. Sampai tahap macam tu. Kalau itu tahap yang sampai tak boleh tahan sangat marah. Tapi badan itu selalunya dalam 10 tu sekali je lah jadi macam tu. Jarang berlaku perkara tu. Jarang berlaku. Okey, baik, kalau kita bercakap mengenai marah ini juga, kita dapat tengok dari perbincangan kita, dari apa yang kita katakan di awal tadi, lebih banyak perkara-perkara negatif yang menjerumus kepada kesan marah ini. Tapi sebenarnya perasaan marah ini positif perlu ada ke tidak dalam diri seseorang? Kalau kita tak marah, orang pijak kepala kita pula, Encik Fazul. Okey, bila menyebut tentang marah ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Marah pertama adalah marah yang pasif. Pasif maksudnya apa? Orang yang mana muka nampak tenang. Muka nampak tenang. Tapi kemarahan tu dia pendam.
Dia pendam. Sampai satu tahap, dia dah tak tahan, dia keluar macam lahar berapi. Lahar api tu kan. Meletup. Yang ini perkara yang seharusnya orang kena sedar. Sebab ada setengah orang macam tu. Orang yang mana dia suka pendam. Tak apalah, aku tak payah ekspresi lah. Orang bukan faham aku pun. Tapi dia pendam. Bila sampai satu tahap, dia dah meletup, tak boleh tahan. Itu kadang-kadang benda ni kena berhati-hati. Nombor dua, bukan sebagai pemarah yang agresif. Yang ini kita nampak ni. Bila dia marah, dia baling batu, dia baling cangkul, dia baling pisau, dia marah pergi maki orang. Ini marah yang agresif. Tapi ada juga marah yang nombor tiga. Ni yang jawab soalan Cik Puan tadi. Marah nombor tiga ni marah yang nombor tiga, pemarah yang asertif. Asertif dengan sebab. Marah kerana dia tahu apa yang dia patut buat. Untuk apa? Untuk tujuan mempertahankan diri, untuk memastikan orang menghormati dia. Ini bukan sebagai asertif. Sebab tu kita boleh sebut tentang marah. Marah yang ketiga tak ada masalah. Bagi saya sebenarnya nombor tiga ni adalah orang yang sedar. Dia tahu kenapa dia marah dan sebenarnya dia bukanlah nak marah. Dia hanya mengurus diri dia, mengurus situasi dan mengurus keadaan. Yang kita bimbang yang dua jenis ni. Yang mana pemarah yang pasif dan pemarah yang agresif. Kerana pemarah yang pasif ni kita tak tahu masa bila nak meletup. Tak tahu. Mungkin sekarang nampak macam tenang, relax, muka cool. Tapi kat dalam tengah bergolak. Yang nombor dua, kita tahu dia marah. Yang ni memang, of course, kita boleh lari lah. Kenapa? Sebab kita nampak. Dia adalah orang agresif, orang yang menunjukkan. Yang dua ini yang kita kena berhati-hati. Yang marah yang jenis positif tu dan negatif ni adalah dengan tujuan. Kerana untuk tujuan pertahanan. Sebab marah ni sebenarnya perasaan. Sebab kita adalah makhluk emosi. Makhluk emosi tak boleh lari, dia berperasaan. Sebab itulah ikut kajian Daniel Goleman, dia kata apa? Dan diri manusia ni ada banyak jenis perasaan. Dan salah satunya adalah marah. Cuma yang kita bimbang, marah sampai tahap jadi kekejaman. Marah wujudnya kezaliman. Yang ni kena berhati-hati. Betul. Dia sorry mencelah. Dia marah macam saya contoh marah yang nombor 3 tu kita sebab kita nak ada undang-undang dia. Betul. Kalau dalam flight tu kalau 3-4 kali suruh off handphone tak off. Ada sikit macam biasa. Kita kena up sikit suara lah. Tapi nampak macam marah tapi tak adalah marah. Tapi kalau dah selalu macam tu, itu yang bahaya. Kita bukan nak marah tapi kena beritahu. Persoalan antara marah dan tegas. Sebab tegas ni lain. Sebab tegas atas sebab. Kerana kita memang ada SOP-nya. Dan kita perlu mempertahankan SOP itu. Itu tegas. Cuma orang nampak macam marah je. Tak. Kita bukan marah. Kita tegas. Kerana kita pegang pada prinsip. Yang marah ni adalah benda yang kita yang emosi. Yang ini kena berhati-hati. Dia macam tak marah, nasihat. Okey. Kita nak sambung lagi. Banyak lagi kita nak tanyakan kepada 3 orang panel kita. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kenapa cepat marah. Jom kita dengarkan. Cepat marah sebab saya rasa bila kita suruh bagi arahan, tak ikut arahan. Lepas tu dia buat benda yang lain dan deliver barang tu kepada you jadi benda lain. Marah bila tanya soalan yang tak relevan. So itu memang boleh trigger marah. Sangat marah. Bila kita ada satu expectation terhadap sesuatu atau seseorang tu, lepas tu macam yalah benda tu tak jadi ataupun orang tu yalah tak dengar cakap ke apa kan. Ni tak ada kena dengan sesiapa tak dengar cakap tapi yalah mungkin buatkan kita terasa sedikit lah ataupun rasa macam kekurangan sesuatu. Itulah. So kalau untuk redakan marah, so apa yang saya buat, saya akan makan. Sebab makan tu yang boleh rasanya menenangkan saya daripada saya marah. Sekarang marah, saya akan buat baking. Saya akan buat baking cake. Itu adalah satu hobi saya dan kegemaran saya. So itu yang akan meredakan kemarahan saya. Usually I just ambil 2-3 langkah ke belakang, ambil nafas, relax. Keluarkan diri kita daripada situasi marah tu dulu. Lepas tu baru kita dapat look at the bigger picture lah. Tenangkan diri dan kita tengok balik apa yang menyebabkan kita marah tu. Baik, itu dia kata-kata dan juga nasihat dan juga pandangan daripada orang ramai di luar sana mengenai topik kita kenapa cepat marah. Pelbagai juga perkongsian yang mereka kongsikan tadi. Betul. Dan kalau kita tahu kan memang nampak macam tak apalah ada emosi kita marahlah tapi kita tak naklah marah tu boleh membabitkan orang di sekeliling, keluarga terutamanya dan juga memberi kesan
kepada masyarakat kita, society kita kan. Okey, kita baru-baru ni ada juga tular yang mana satu perkongsian ibu ni berkenaan dengan anak dia ni pergi sekolah. Jadinya tudung tu, kawan-kawan selalu cakap, tudung kau tu salah, tudung tu tak lawa, tudung dan sebagainya. Memberi kesan kepada anak ni sehingga kan pergi sekolah, mak dia tengok kenapa dia ni macam naik buka tudung dan sebagainya. Rupanya anak tu tengah marah. Dia macam tak boleh nak orang kata channelkan perasaan marah tu dekat mana. Jadi ibu ni baru perasan. Mungkin juga kita boleh cakap kalau sebagai ibu bapa ni kita boleh ingat pesan dekat anak-anak ni macam mana untuk kita nak mengawal ataupun menguruskan emosi marah tu. Zarul. Alright, yelah kadang-kadang ini sebenarnya faktor dia okey, sorry to say lah, dia orang perempuan dia ni sikit kan, seumur budak emosi sikit. Dia emosi sikit. Ini perempuan Yalah, saya faham. Mungkin apa yang saya boleh nasihatkan kalau itu anak saya akan tanamkan dekat dia satu level of confidence pada diri sendiri yang you dah cantik as you are. Okay, you tak payah nak tengok orang lain cantik, you pun nak jadi macam dia. So be yourself. Saya rasa itu yang kita lupa nak bagi tahu ke anak-anak. Dan satu lagi yang benda-benda kecil, teguran-teguran itu kita cakap kat dia, itu ambil sebagai satu cabaran dan jangan cepat melatah ataupun cepat marah dengan apa yang diorang kata. Itulah pada saya akan cakap macam itulah kan. Ini mungkin sebab isu tudung. Cuba kalau isu lelaki. Lagi balas. Dan saya kira rasa marah ini juga kita dapat lihat macam Fatin katakan tadi, kanak-kanak budak-budak juga ada rasa marah. Dan cara mereka zahirkan rasa marah mungkin kita boleh didik mereka dari kecil lagi. Mungkin kalau saya boleh tanya kepada Syaz. Bagaimana cara untuk Syaz zahirkan rasa marah? Mungkin ada orang diamkan diri, ada orang bercucuk tanam untuk tenangkan diri. Macam Syaz pula macam mana? Okey, macam Syaz sendiri, dia berkaitan dengan muzik lah. Kadang-kadang muzik ni dia orang kata mengawal emosi kita juga. Kita dengar lagu tu kita happy. Kita dengar lagu ni kita tenang. Kita dengar lagu ni kita rasa macam semangat kan. Sama juga dengan selawat. Ada selawat-selawat yang boleh kita dengar macam tenang sampai tertidur, sampai kita bangun lupa tadi tengah marah kan. Macam Syaz, itu yang Syaz lakukan. Bila Syaz tengah marah, okeylah kita bukalah lagu ketenangan, apa-apalah selawat ke lagu ke tak kisah. Sebab masing-masing menenangkan diri sendiri tu dia terpulang kepada individu. Pilihan kan? Macam kita makan nasi lah. Mungkin Syaz suka nasi ada kacang, akak suka nasi tak ada kacang. Macam tu kan. So pada Syaz, kalau untuk Syaz sendiri kita dengar lagu lah. Itu pendekatan Syaz kan. Tapi kita nak tanya coach juga. Tadi kita dah sentuh berkenaan kaedah-kaedah macam mana untuk kita nak elakkan daripada kita menjadi seorang yang pemarah. Antaranya coach. Okay, bila menyebut tentang marah, ada satu hadis Nabi, dia kata apa? Kekuatan seorang manusia bukanlah kepada sejauh mana kita mampu untuk berjaya, menang dalam bergaduh dengan orang. Tak. Orang yang betul-betul berjaya adalah orang yang mampu tahan marah dia. Sebab tu disebut tahan marah ni kan. Ada banyak cara. Dia ada kaedah spiritualnya, ada kaedah yang intelektualnya, ada kaedah yang emosionalnya. Kalau sebut tentang spiritual, paling bagus pertama sekali adalah ta'awuz. Itu kena istighfar dan juga sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab marah ni tak lain bukan daripada bisikan-bisikan syaitan. Kerana syaitan suka ni. Dia amat suka melihat keganasan. Dia amat suka melihat manusia ni berpecah belah. Sebab tu pertama, kena dulu doa kepada Tuhan supaya Tuhan elak kita daripada bisikan syaitan ni. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab kita tak nak sampai tahap nanti kita akan terperangkap. Kita akan tenggelam dalam perasaan marah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, tarik nafas panjang-panjang. Kita tarik nafas semua. Tarik nafas panjang-panjang. Tengah marah kan? Sebab apa? Sebab marah ni akan menyebabkan kita rasa sesak. Kita akan rasa bahawa sakit dada. Kita akan rasa macam sakit jantung. Sebab tu bila sebut berat ni kita tak sihat. Lepas tu nombor dua, tarik nafas panjang-panjang. Itu yang penting. Sebab bila tarik nafas, dia akan menyebabkan kita akan dapat oksigen yang lebih dan akan memproses maklumat dengan lebih rasional. Itu nombor dua yang penting. Nombor tiga, kita kena praktis. Praktis kepada melihat perspektif satu benda itu dengan perspektif yang positif. Sebab kadang-kadang manusia ni, dia nampak satu benda tu hanya satu sudut saja.
Dia tak nampak dengan banyak sudut yang lain. Sebagai contoh, ada setengah orang marah dengan bos marah dia. Dengan bos marah dia. Kenapa? Kenapa bos tak marah orang lain? Kenapa bos tak marah orang lain? Kenapa aku je kena marah dengan bos? Itu perspektif yang negatif. Sebab kita nampak bahawa wah, ini benda yang bos nak cari salah aku lah. Tapi kalau kita ambil perspektif yang positif, mungkin bos setiap hari nampak aku je. Ada Dan potensi, bos nampak, mungkin aku ada potensi. Mungkin aku ada, orang kata, credibility. Cuma mungkin kenapa dia marah kerana mungkin dia tak nak kita buat benda tu berulang kali. Dan melihat perspektif macam mana nak latih kita untuk jadi lebih baik. Sebab tu nombor 3 adalah kena melihat dengan cara pandang baru. Cara pandang yang positif. Dan nombor 4, paling penting adalah dia kena sedar apa yang menyebabkan dia marah. Ini benda yang amat penting. Sebab kadang-kadang orang pun tak tahu. Tiba-tiba marah. Tiba-tiba dah mati. Itu yang kita kongsi tu. Itu yang kita kongsi. Sebab apa? Sebab contoh, macam kes saya baca 2 hari lepas, saya dengar cerita ada seorang individu yang mana wanita, dia meninggalkan anak kepada dia punya boyfriend untuk dijaga. Pukul 5.30 pagi. Jadi saya pelik, kenapa 5.30 pagi? Tak apalah, itu perkara lain. Tapi selepas 40 minit dapat panggilan daripada boyfriend mengatakan bahawa anak tu dah meninggal dunia. Dan kalau dia ambil kira 40 minit je daripada saat ditinggalkan hingga meninggal dunia, 40 minit dah meninggal. Dan kalau kita sebagai mak bapak, cuba bayangkan bahawa kehilangan dalam keadaan tu. Dan bila dicek, kenapa? Rupa-rupanya sebab apa? Sebab anak tu muntah atas sofa yang dia sayangi. Nampak? Sebab tu bagi saya, orang-orang yang sebegini, dia kena sedar, dia kena faham. Sebab kadang-kadang kita punya kemarahan ni dipacu oleh benda-benda yang kecil-kecil je. Padahal benda tu sebenarnya boleh diselesaikan. Kalau betul sofa tu kotor, bersihkan je lah. Dan carilah penyembur pewangi untuk mewangikan balik. Sebabkan dia tak rasional. Sebab tu penting tomak nina. Dia kena tomak nina, kena sedar. Dan sebelum nak marah, tanya dulu, kenapa aku nak marah? Dan apa sebab aku nak marah? Dan kadang-kadang mungkin punca benda tu adalah kita juga. Kenapa kita tak cerita pun kat budak tu? Tolong, sofa ni pakcik saya. Jelas dengan baik. Pakcik saya. Dan sebabkan kita juga yang menyebabkan benda berlaku. Tapi kita marah kepada orang tu. Bagi saya, benda itu benda yang tak patut berlaku. Lepas tu kena berhati-hati dan kena sedar. Kalau tak sedar, takut kita buat keputusan yang tak rasional. Sebab tu kenapa? Bila nak marah, antara benda yang paling penting juga adalah elak buat keputusan. Masa tu? Elak buat keputusan. Terutama keputusan yang besar. Sebab ramai orang bila dia marah, dia buat keputusan yang besar. Tu yang kadang-kadang bercerai, kadang-kadang boleh hilang keluarga, boleh putus hubungan. Sebab apa? Sebab kita buat keputusan pada ketika kita marah. Berhati-hati sebab tu. Itu tips tu. Mungkin Zarul juga, kalau kita tadi kita bercakap mengenai panas baran ini daripada sifat marah. Tetapi ego juga sebenarnya dia boleh menyumbang kepada sifat marah. Tetapi ego ni adalah personality juga kan. Bagaimana untuk kita nak, orang kata, cari titik tengah tu? Ego dan marah kan. So, sebenarnya saya nak relate pun boleh dikatakan tak sesuai dengan perangai saya juga sebenarnya. Saya bukan jenis yang marah, saya bukan jenis yang ego. Tapi pada saya, apa yang penting, macam dia cakap tadi kan, coach cakap tadi, beristighfar, bersabar je lah. Kan? Itu pada saya, itu sajalah. Kita nak buat apa lagi? Tapi orang cakap kalau orang pendiam, orang banyak orang dia nampak chill ni, sebenarnya kalau dia meletup ni lagi teruk. Jangan usik mereka. Yes. Itu setuju? Saya setuju jugalah. Itu namanya marah pasif tu. Marah yang pasif tu. Saya Kerana dia senyap dan sebagainya. Tapi sebut tentang ego tadi dah. Sebab tu Einstein kata apa? Ego ni adalah satu bahagi pengetahuan. Orang yang mana pengetahuannya tinggi, kadang-kadang egonya itu boleh dikawal dengan baik. Dia tak dikawal ego. Tapi setengah orang macam tu. Sebab tu kena faham, bila seorang kena tambah pengetahuan banyak-banyak. Kena belajar, kena faham, kena sedar situasi. Baru dia boleh urus ego tu. Betul. Saya suka perkataan sedar situasi. Kadang-kadang situasi tu yang membuatkan kita bertindak yang tidak sepatutnya kan. Baik, kita dah dengar penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Encik Fauzuul. Kita dah dengar juga pengalaman dan juga tips daripada Zarul dan juga Syaz. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada
ketiga-tiganya atas perbincangan yang telah kita lakukan sebentar tadi, dan kita harapkan juga penonton di rumah dapat sedikit manfaat daripada topik perbincangan kita. Betul, pada hari banyak ini. kan kaedah-kaedah bagaimana untuk kita menguruskan emosi kita. Nampak macam senang dan simple, sebenarnya kita kena banyakkan ilmu untuk kita lebih banyak bersabar dan juga selalu kita channelkan untuk beralihkan kita punya pemikiran tu untuk perkara yang lebih baik. Kita akan sekali lagi bersama dengan Syaz, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih semua. Wanita hari ini. Kemana kakiku melangkah, kau selalu membayangi, mendekat, kau enggan berpaling. Sejauh mana ku berlari, tak mampu ku sembunyi, namamu menghujam di nadi. Salahkah bila jiwa ini tiada lagi di sini, memeluk luka yang terperi bersama di dalam hati. Aku coba untuk temukan jalan untuk ku pulang. Masihkah tercipta harapan? Salahkah bila jiwa ini tiada lagi di sini, memeluk luka yang terperi bersama di dalam hati. Salahkah bila jiwa ini tiada lagi di sini, memeluk luka yang terperi bersama di dalam hati. Dentingan waktu sadarkan aku dari semua keliru. Jika memang ini suratan, hati ini takkan bisa lepaskan. Wow, denting jiwa daripada Syaz. Dentingan jiwa. Dentingan jiwa. dentingan Yang mana jiwa. kita dengar pun naik bulu roma kita. Terima Okey, kasih. ini adalah naskah terbaru daripada Syaz. Betul. Single pertama. Single pertama Dentingan Jiwa. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit siapa di sebalik lagu, di sebalik arrangement muzik dan sebagainya. Okey. Lirik dan komposernya saya sangat gemari dan saya sangat idolakan beliau lah. Iaitu Sena. Lirik dan komposer dari Sena. Dan lagu ini mengisahkan tentang kita menyayangi seseorang, tapi dalam masa yang sama kita kena terima takdir yang macam
tak boleh bersama. Tak boleh bersama. Jadi macam sedih lah bila kita nyanyi tu macam alah, kita rasa macam diri sendiri tak ada kena dengan Syaz Tak ada. Faham. Okey, dan juga dia punya proses untuk pembikinannya semua okey? Semua okey, alhamdulillah. Saya sebenarnya sebagai BBNU lah kan, bila dapat komposer dan lirik dan juga tim yang sangat-sangat legend dan juga orang lama lah dalam industri ni, rasa bersyukur dan sangat menghargai lah momen tu. Dia bersesuaian juga dengan potensi apa yang awak ada, Syaz. Alhamdulillah. Dan dah berapa hari dah rilis untuk Dentingan Jiwa? Okey, Dentingan Jiwa ni bukan baru lagi lah. Dalam sebulan macam tu. Okay. Sambutannya? Sambutannya alhamdulillah. Saya bila menyanyikan lagu ni, orang akan macam awak ke yang nyanyi? Saya hari-hari dengar. Bila kita jumpa orang kan, orang bagi feedback macam tu. So bila kita dengar, diorang ada juga yang komen baca dekat YouTube kan, ada juga yang komen macam sedihnya ada kena dengan hidup saya sekarang. So kita suka lah. Sampailah maksudnya. Sampai. Kalau kita sentuh belum mengenai genre, apa agaknya genre yang Syaz minat dan juga ingin ketengahkan, sebab tadi katanya ada untuk next project ada genre yang berbeza. Okey, untuk forte Syaz sendiri, genre yang sangat Syaz minat, pop ballad lah, lagu Dentingan Jiwa ini. Tapi kita ada juga single Syaz yang berentak Zapin. Mungkin ada tak pernah dengar kan. Mungkin ada yang macam mana Syaz ni kalau nyanyi lagu joget kan. So boleh dengar di YouTube jugalah. Okey, music videonya pun dah dikeluarkan? Lirik videonya ada di YouTube. YouTube Alternate Records and Talents. Okey, tapi orang cakap Syaz je mesti ada kaitan dengan runut bunyi ataupun OST untuk lagu. Mungkin itu adalah strategi Syaz juga mengeluarkan lagu-lagu yang berunsur begitu. Okey, alhamdulillah lagu Syaz dipilih untuk menjadi OST. Syaz hanya orang kata kita minat menyanyi, tapi untuk lagu tu diketengahkan pergi ke mana tu rezeki Syaz lah. Maksudnya okey jadi OST, alhamdulillah. Bila drama TV3 kan, itu masa kecil-kecil kita tengok macam wah bestnya, kita pun nyanyi. Kita buka drama mesti kita akan nyanyi lagu tu hari-hari kan. Jadi bila dah besar terpilih menjadi OST tu rasa bersyukurlah. Kira mimpi jadi kenyataan lah. Betul, alhamdulillah. Baik, Syaz melangkah masuk ke dalam bidang industri suara ini, pasti ada figura, ada idola tersendiri. Siapa idola tu dan nak berduet dengan siapa lepas ni kalau teringin? Okey, rasanya ni bukan klise lah, tapi the one and only Tok T kan. Kita memang minat sangat kan. Mungkin menjadi satu reality. Betul. Dan bukan dari segi nyanyian sahajalah. Kepribadian dia sendiri, perwatakan dia, percakapan dia, kita sangat mengidolakan lah benda tu. Dan juga ada juga artis-artis lain, tapi Tok T tu dia yang pertama lah. Okey, dan juga harapan Syaz untuk single terbaru ni, dan mungkin boleh kongsikan juga di mana mereka boleh berinteraksi dengan Syaz. Okey, sebenarnya single terbaru ni baru saja masuk dalam pencalonan muzik-muzik dan alhamdulillah menjadi top 20 lah di dalam carta. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang support. Dan sesiapa yang ingin streaming lagu ini ada di semua platform. Lirik videonya ada di YouTube Alternate Records and Talents. Dan apa-apa update yang mungkin mereka ingin tahu, nak jumpa kita kat mana, nak berinteraksi kan. IG story saya, Instagram, YouTube, Facebook, semuanya Syazrin Shaharom. TikTok pun ada? TikTok pun Syazrin Shaharom. Senang je. Okey, baik. Kita doakan semoga yang baik-baik untuk Syaz dan terus tumbang tinggi. Banyakkan karya-karya yang mungkin dekat dengan hati peminat Syaz sendiri. InsyaAllah. Terima kasih. Kita nak dengar lagu ini di pentas Anugerah Juara Lagu. InsyaAllah. Baiklah, sebentar saja lagi kita ada satu lagi perkongsian. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan satu lagi bingkisan yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Tasha. Jom. Melakukan aktiviti seni DIY di waktu lapang dapat dijadikan sebagai terapi buat sesetengah individu yang meminatinya. Mula beroperasi sejak 8 tahun yang lalu, bagi Leong Wei Yin dengan menyediakan tempat untuk pelanggan melakukan hasil DIY mereka sendiri, ia adalah satu kepuasan buat dirinya. Bila kita mula, kita memang buat DIY, craft tangan, produk spa, produk DIY untuk spa, semua tu. Kita nak orang terdedah dengan bahan mentah yang natural sebab dia lebih sihat untuk kesihatan kita. I memang green, I memang natural person. So saya percaya kalau guna bahan mentah yang natural, kesihatan lebih baik, alam sekitar pun lebih baik.
Menggunakan sumber organik sebagai bahan utama dalam menghasilkan seni kreatif DIY menjadikan ia sebagai salah satu aktiviti yang terbuka untuk dibuat oleh semua golongan umur, terutamanya kanak-kanak. Pelanggan juga bebas untuk memilih jenis seni reka kreatif DIY yang mereka minat dan gemari. Kemahiran zero. Minat memang kena ada. If you feel like I nak belajar sesuatu yang baru. I nak buat something with my hands. I nak experience something new. Saya nak orang ada pengalaman untuk buat produk sendiri. Memang kalau buat produk sendiri memang senang saja. Hanya mengambil masa selama 30 minit ke 1 jam bergantung kepada jenis DIY yang dilakukan. Aktiviti ini memerlukan minat yang tinggi dalam mencuba sesuatu yang baharu sekaligus dapat memupuk lagi kemahiran yang sedia ada. The best part for me memang nampak bila mereka sudah buat satu macam kanak-kanak atau orang dewasa, mereka buat bath bomb atau mereka buat sabun sendiri. Wah, muka dia memang gembira. Lepas tu bila mereka gunakan, wow, it's very different. Memang banggalah kalau buat produk sendiri, guna sendiri. Mempunyai keinginan dan minat dalam mencuba menghasilkan karya seni DIY yang pelbagai, Yuen berharap agar lebih ramai lagi yang akan mencuba untuk melakukan aktiviti yang bermanfaat ini sekaligus dapat dijadikan sebagai terapi minda pada masa lapang. Menarik sekali. Mungkin boleh curi masa juga untuk kita luangkan waktu dengan anak-anak, ahli keluarga dan sebagainya untuk lakukan aktiviti yang memberi kita ketenangan. Baik, kita nak kongsikan satu lagi, ini yang paling menarik berkenaan dengan Awesome 360, acara conference yang memberi pendedahan kepada usahawan SME tentang kepelbagaian teknologi dan juga solusi pemasaran yang boleh diaplikasikan dalam perniagaan secara holistik. Ya, dan bersama kita Syirah. Untuk berbicara mengenai perkara ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia, Encik Muhammad Effendi Omar. Assalamualaikum Encik Effendi, sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Baik, kita bercakap mengenai Awesome Marketing 360. Apa yang boleh kita faham dan apa yang penonton di luar sana perlu tahu mengenai perkara ini? Okey, baik. Sebenarnya Awesome 360 ini merupakan satu acara conference, workshop dan juga pameran pemasaran yang mana kita buat khusus untuk usahawan SME yang di luar sana. Tema Awesome 360 kita pada tahun ini adalah iklan, AI dan juga konten. Jadi program ni sebenarnya kita jalankan dengan usaha sama bersama dengan Datel Group Asia dan juga beberapa rakan platinum corporate kita seperti Unify Business dan juga dengan kita berkolaborasi bersama dengan rakan digital terbesar Ref Media Group. Jadi kalau kita cerita berkenaan dengan 360 sebenarnya, ia merangkumi periklanan secara holistik. Yang mana kalau kita lihat nanti dalam program ini kita akan dedahkan usahawan SME yang hadir nanti bagaimana kita menggunakan pemasaran 360 ini untuk menjenamakan produk usahawan-usahawan ini. Nanti kita akan terangkan bagaimana fungsi TV, bagaimana fungsi radio, bagaimana fungsi surat khabar, bagaimana fungsi media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok yang akan memberi manfaat kepada produk ataupun jenama usahawan yang akan hadir nanti. Jadi kita juga akan tampilkan pakar-pakar dan juga penceramah-penceramah yang cukup berkualiti dan juga mempunyai pengalaman yang luas. Jadi kita berharap peserta yang akan hadir nanti akan dapat menggunakan peluang ini untuk menaikkan mereka punya jenama dan juga perusahaan yang mereka jalankan nanti. Ini menarik sebab Awesome 360 ini dikatakan akan mengetengahkan 25 sesi workshop ataupun masterclass. Mungkin nak perincikan lagi berkenaan dengan 25 sesi workshop tu, Cik Fendi. Okey. Ya, betul. Kita ada pelbagai aktiviti yang kita akan jalankan. Antaranya adalah workshop. Workshop ni sangat penting kerana kita jalankan dalam grup-grup yang kecil. Jadi ada pelbagai topik yang kita akan beri penekanan ataupun spesifik. Antaranya adalah kita akan dedahkan bagaimana
usahawan ataupun SME mendapat resepi periklanan yang optimal, yang mana mereka akan menggunakan gabungan Google, Facebook dan laman digital media prima sendiri. Jadi ini sangat istimewa sebenarnya. Bukan senang kita nak kongsikan bagaimana satu tips kepada usahawan SME untuk mereka mempromosikan jenama mereka. Selain daripada itu juga kita juga akan beri pendahan ke bagaimana mereka nak gandakan keuntungan dalam e-commerce hubs, macam mana mereka nak lindungikan data pelanggan dan juga sebagainya. Dan apa yang penting, mereka yang akan hadir nanti, mereka akan dapat semaksimum maklumat yang sangat berfaedah untuk mereka bangunkan jenama mereka. Tadi Encik Effendi ada sebut mengenai penceramah-penceramah hebat yang akan bersama dengan program ini. Mungkin boleh ceritakan sikit siapa antara penceramah yang akan bersama? Ya, memang sangat menarik untuk kita maklumkan kepada peserta yang akan hadir, kerana penceramah yang kita barisi merupakan penceramah yang tidak asing lagi di dalam industri pemasaran dan solusi periklanan ni. Antaranya adalah kita akan jemput Datuk Al-Arafa dari Al-Arafa Kosmetik. Kita ada Datuk Azli daripada Via Asia. Kemudian kita ada Nazira Yusof daripada Kido Care. Selain daripada itu, kita juga akan menjemput pengacara jalan-jalan cek makan. Saudara Nas sebagai peneraju utama, sebagai moderator utama dalam perjalanan kita punya pentas untuk kita memwar-warkan berkenaan dengan matlamat program itu nanti. Dan paling menarik saya kira untuk Awesome 360 ni, dia punya orang kata pendaftarannya adalah percuma. Betul. Mungkin boleh kongsikan juga. Ya, pendaftaran untuk Awesome 360 ni adalah percuma semestinya. Kita memang tak mengenakan apa-apa bayaran, kerana kita nak bantu usahawan-usahawan SME di luar sana untuk bersama dengan kita. Kita faham bahawa kekangan utama usahawan SME ini adalah kos sebenarnya. Jadi kita nak usahawan datang dalam program ni, dia dapat plan macam mana nak keluarkan kos yang minima tetapi impak dia maksimum. Jadi kepada peserta yang nak hadir dalam program ni, mereka boleh ke laman sesawang www.awesome360.com. Kepada 1,000 pendaftar awal, mereka akan dapat ganjaran yang cukup menarik daripada kita di Awesome 360. Macam-macam ganjaran lah. Antaranya kita akan beri pakej perjalanan digital percuma bernilai RM7,000, yang mana mereka ni dapat akses kepada lebih kurang dalam 10,000 orang yang akan dapat tahu berkenaan dengan jenama mereka. Selain daripada itu, kita juga akan memberi diskaun lebih 85% pakej periklanan, tetapi hanya untuk mereka yang hadir saja dalam program Awesome 360 ini. Jadi kepada usahawan SME di luar sana, jangan lepaskan peluang. Ini merupakan peluang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir dan kembangkan jenama. Jadi kalau tak dekat dengan kita, tak tahu cara dia macam mana. Jadi sebelum ni kalau kita tahu, dengar aja pasal iklan, orang rasa mahal, rasa tak mampu dan juga sebagainya. Tetapi ini peluang terbaik untuk mengetahui dengan lebih lanjut dengan kos yang minima, tetapi jenamanya akan pergi lebih jauh. Jadi saya rasa kita harap sangat usahawan di luar sana untuk datang dalam program ini. Rebut peluang ni lah. Rebut peluang ni, betul. Okey, di hujung ni mungkin Cik Fendi boleh kongsikan di mana mereka boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan Awesome 360 ni. Okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, untuk dapatkan maklumat Awesome 360 ni, mereka boleh ke laman sesawang www.awesome360.com ataupun boleh terus menghubungi nombor yang tertera di dalam tertera lah di dalam skrin. Dan saya sekali lagi ingin mengalu-alukan dan menjemput semua usahawan SME gunakan peluang ini sebaik mungkin, dan kami beri jaminan bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan hadir, ini bukanlah satu program yang membazir waktu ataupun masa dan juga sebagainya. Ini adalah program yang merupakan titik permulaan untuk usahawan SME untuk growkan bisnes mereka. Jadi saya rasa
program yang wajib pergi kepada usahawan SME. Wajib pergi, betul. Ini adalah satu inisiatif kolaborasi yang mana membantu usahawan-usahawan SME untuk mengembangkan lagi perniagaan anda. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Effendi Omar selaku Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia kerana menjelaskan berkenaan dengan Omnia 360. Baik, kita akan berrehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, masih bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan kami dari awal siaran tadi, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di Facebook yang sudi berkongsi pelbagai cerita bersama kami. Dan sebelum kita mengakhiri siaran, kita nak ucapkan selamat ulang tahun Berita Harian yang ke-66. Selaku media rujukan masa, bebas dan berkecuali dengan liputan berita yang berimbang, adil dan juga tepat. Jadi selama 66 tahun Berita Harian mengisi kemerdekaan demi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih kepada semua pembaca yang setia bersama Berita Harian sejak 66 tahun lalu. Wow, selamat ulang tahun ke-66 Berita Harian sekali lagi daripada kami Wanita Hari Ini. Jadi teruskan mendapat maklumat-maklumat yang adil, seimbang dan juga tepat di Berita Harian. Baik, selesai berkenaan dengan perkongsian dan kita nak baca juga komen-komen anda sedikit kalau kita ada masa untuk kita raikan anda di Facebook. Fatin, kalau boleh saya kongsikan daripada Puan, ini untuk awak lah, luar tajuk sikit, okey? Kenapa? Puan Nahariah Nabila Saman, dia kata minta maaf, lari luar tajuk sikit. Tak apa, tak ada masalah. Kenapa saya nampak Fatin lawa sangat hari ini? Cantik sangat. Jangan cepat marah. Dia bawa potong rambut. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan ini daripada Legacy Fika Amira. Jenis tak boleh bersabar, emosi dan tak dapat dikawal, jadi cepat marah. Jadi kita kena tahulah kan, kalau kita marah tu kita beralih tempat, kita pergi jauh-jauh daripada tempat ataupun situasi itu. Ini daripada Farhan, lelaki dan perempuan bujang jangan marah sama-sama tau. Lama-lama kamu berdua jadi couple dan terus kahwin pula. Seperti orang putih cakap, the more you hate, the more you love it. Wow. Ini betul juga. Kata benci lama-lama bercinta. Lama-lama suka. Tapi betul benda tu. Jangan kata orang kalau benci tu jangan benci sangat, sayang tu jangan sayang. Kena sederhana lah kan, dalam bersederhana saja. Okey, esok kita akan kembali seperti biasa hari Selasa, menu makan-makan kita, dan esok kita akan bawakan menu Johor. Saya kira banyak menu-menu Johor yang agak saya laksa Johor. Okay. Laksa Johor. Saya pun laksa Johor. Saya suka nasi biryani gam Johor kan. Nasi biryani dia lain sedikit. Apa lagi masakan Johor? Kita ada macam-macam lah, kalau kita nak sebut nanti jadi kacang lampau. Kacang pul, ya kan? Okey, esok kita akan kembali lagi untuk menu Johor. Jadi anda terus bersama kami. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda sejam bersama dengan Wanita Hari Ini. Terus jaga diri anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Sekal hati dia tabah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.